arcoiris, sea lindo también, sea linda. Let's cooking. Okay y'all, so now good night. Sekarang dah pukul 7 malam, so saya dapat makanan. Hari ni saya ambil 2 makanan. Yang pertama kita ada chicken katsu curry sauce and rice. Ni kita punya apa? Kita punya ayam katsu dengan nasi, dan kita ada burger. Ada burger vegan and vegetable. Saya tak makan kambing hari ni sebab ada kambing, tapi saya tak ambil kambing. Saya nak ambil vegetarian, nak rasa yang vegetarian. Cheeseburger with the chip and sunset sauces. And saya nak prepare ni, saya punya burger dulu, ya. Nak prepare kita punya burger. Look at this cheese. Oh my god. And kita ada sup, ya. Fresh salad. Saya buat asam, sup masam, dan ada beberapa lah, keripik, mayonis, buah-buahan, wine. Ini TV saya buka dekat laptop je, okay. Ya, dah siap plating. Kita dah platingkan dia. Ini ada kita punya chicken katsu curry sauce dengan nasi dengan rice, ataupun ayam katsu dengan nasi. Ya, apa ayam katsu kita kena rasa nanti. Dan ini adalah kita punya burger vegetarian, burger dengan chip dengan kentang. Kita letakkan mayonis. Dan ini adalah kita punya asam, telur asam, telur air asam je. Dan kita ada buah-buahan, dan kita punya keripik kita pakai kelok cornflake je. Ada buah-buahan dan ada wine. So banyak nak makan, ya. Ya, kita tak makan semua lah. Saya makan nasi dulu dengan kita punya sup kita, okay. Hi y'all, so how are you today? So making in this channel. So apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan diberkati Tuhan sentiasa lah, okay. So hari ni saya dapat dua menu, ya. Dua menu, sebenarnya dua menu ni. Satu ni menu tengah hari, tapi saya perangatkan. Dan ini adalah menu untuk malam ni. Sebab setengah hari tadi saya ada interview dengan LGBTIQ community di sini untuk untuk nak buka account, untuk dah dapat macam beberapa bantuan. Jadi saya makan kat sana lah, makan kat luar. Jadi yang ini saya simpan dekat bilik. Saya ambil, saya simpan kat bilik dan makan pada malam ni. Daripada dibuang-buang kan sayang kan, jadi kita makan. Okay, so hari ni saya gunakan kita punya sup yang kita buat dengan air panas je. Kita celurkan, lepas tu kita masuk potong-potong, kita celurkan, jadikan dia air asam, dan kita makankan dengan telur. Kita perahkan limau, sebab asam jawa tak ada, kita perahkan dengan limau. Sebab saya punya slow pot tu, housekeeping sini dia masuk kat bilik saya, dia jumpa, dia kata dekat hotel tak boleh masak, jadi dia kena ambil dulu, lepas tu dia simpan. Nanti bila saya nak pindah, sebab saya akan berpindah ke tempat yang baru, sebab kat sini dia dah close. Jadi saya pun memang plan untuk tempat yang baru. Jadi dia akan pulangkan balik pot tu. Okay, so tanpa membuang masa, mari kita makan. Mari kita cekik. Saya makankan nasi dulu. Yang ni kita nantikan dulu, okay? Kita ketepikan dulu, okay? Alright. So kita ni dia punya kuahai. memang makan kena bersusuk, kena belajar tanpa ada sup lepas ni, sebab susah lah. Kita pun duduk dekat hotel kan, diorang kena ikut dia punya peraturan dia lah, okay. So kita berdoa dulu, grace before we eat, okay. In the name of Jesus Christ, amen. So ni pun dah agak sejuk dia, suam-suam. Kita rasa kita punya sup dulu. Walaupun tak dimasak, just air panas menggelegak, yang penting cukup rasa. Potong halia, potong serai, potong salad, perahkan limau, garam, gula, dan juga kalau ada aji, tak aji lah. Ya, kalau ni saya gunakan perasa yang dah ready made.
Sekejap ni you. Oh. Walau mami. So kita makan dengan nasi. Ya. Ini nasi putih. Dan ini ayam katsu. Ayam katsu ni ayam apa? Masakan daripada negara mana ni ayam katsu ni? Ya. Mesti daripada negara Middle East juga kan? Wow. Amazing, sedap. Dia punya daging sedap. Mesti nak kena ada kerepak-kerepuk. Kita makankan dengan kelok. Tak sempat nak pergi beli keripik dekat Tesco. Ya. Jadi ini kan dapat percuma kan. Jadi kita makan yang percuma, okey? Jangan membazir. Mata wang London semakin lama semakin mahal sekarang ya. Dengan Malaysia dah dekat RM6 nak dekat RM6 lebih pas ya. That's all. Jadi kita makankan dengan nasi. Okey. Amazing. Sedap. Walau mami. Ada cili-cili kali ya. Gigitkan cili ya. Ya. So, macam biasa sambil makan, sambil makbang mesti kena ada story lah, baru best kan. Okay. So story kita pada hari ni adalah tonton video ni ya. Tengok video ni. Lepas tu nanti kita cerita, okay? Living in a tent has become a lifestyle choice. In honour of Suella Braverman being sacked by Prime Minister Rishi Sunak on Monday 13th November, here are some of her greatest hits. It's The Guardian reading, tofu eating, wokarati. I am proud of the British Empire. We will not be able to sustain an asylum system if, in effect, simply being gay or a woman or fearful of discrimination in your country of origin is sufficient to qualify for protection. They come to the UK, they purport to be homosexual when they're not actually gay, in the effort to game our system, in the effort to get special treatment. It's obviously clear that biological men cannot breastfeed. But Mr. Speaker, it's quite remarkable that we have gotten to a position where the Labour Party leader can't actually define a woman. I think he said something like 99.9% of women don't have a penis. On that basis, we can't actually rule him out from running to be Labour's first female Prime Minister. Much like the fact that 100% of women do not have a penis. Although given his definition of a woman, we can't rule him out from running to be Labour's first female Prime Minister. Everyone in the world has the right to a fair chance in life. That's what I'm fighting for. And I'll fight for it in Britain, I'll fight for it in America, I'll fight for it all around the world. And that's the way it's got to be. Everyone having a fair chance, not a free life, a fair chance in life. You're telling me backstage that you're seriously considering you want to be in Parliament in the UK? Yes. Well, I mean, you had Arnold Schwarzenegger, you had Ronald Reagan, you had a number of people who came from creative entertainment and they went into politics. And I've won. Glenda Jackson, very famous, she was in for 23 years in the British Parliament. And so I've been pushing to get in. I've had 2 equivalents of primaries, and I haven't got in so far. But I'm a determined person. I'm relentless. I just why keep do you going. want to do that? I'm not a fan of Trump. I'm not a fan of Boris Johnson. I think if lying is a tool of politics, then we've lost it as human beings. I don't think we're going to make it. And I think as you get further and further right wing, you go more fearful and suspicious. And we are about being brave and curious. So just try and be brave, try and be curious, and we'll make the world work. Finally, some good news for trans youth in the UK. The first private hormone clinic
for trans youth has just been approved by England's health regulator. The Gender Plus Hormone Clinic can now prescribe hormones to trans and non-binary patients aged 16 and older. The clinic, which has offices in London, Birmingham and Dublin, will also have staff on hand to answer any hormone-related questions and provide support and medical input throughout the process. However, this announcement comes as the access to gender-affirming care on the NHS has become even more challenging. Last August, a Freedom of Information request revealed that the average wait time for a first appointment after being referred for medically necessary gender-affirming care was 220 weeks. And in the next couple of months, the NHS's only gender identity service for children in England and Wales is scheduled to shut down. In the UK, new HIV diagnoses are down 46% since their peak in 2015. We can be the first country in the world to defeat this awful virus. Let's do it. Let's do it. I want to be back here in 2030 with all of you here and saying, you did it. We did it. Great Britain led the way in ending this disease. If I offended anybody or if people felt as though I let them down, then I apologise for that and I'll apologise again. Ex-Liverpool football captain Jordan Henderson has apologised to those offended by his decision to play for a Saudi Arabian football team after a backlash from his fans due to his previous record of LGBTQ+ allyship and Saudi Arabia's stance on homosexuality. As I said before, my beliefs have never changed, never will, and again, I can only apologise if people do feel let down. Cop Outs, Liverpool's LGBT+ fan group, asked whether Henderson was ever actually an ally to the community. They also told Henderson over Twitter, stand by your words as a professed ally and champion of LGBT+ rights, of women's rights and of basic human dignity. Don't go to Saudi. Jordan Henderson has now signed on to play for Amsterdam's AFC Ajax. Okay, so video yang pertama tadi cerita pasal, saya bukan nak cerita pasal politik. Saya tak layak langsung nak cerita pasal politik untuk di negara United Kingdom, sebab kita orang masih belum dapat status permanent resident ataupun warga negara di United Kingdom. Tapi saya hanya bercerita berlandaskan kepada LGBTIQ right only, okay? Tidak bermaksud untuk pandai-pandai cakap ke, sebab kita bahaya kan benda-benda macam ni, politik kan. Jadi itu yang tadi tu pertama sekali dia punya secretary untuk home dekat kabinet di United Kingdom dipecat pada bulan November yang lalu oleh Rishi Sunak kerana beliau mengeluarkan statement yang berbau tentang anti-LGBTIQ. You pernah tengok kan saya punya dekat sini? Ya, nampak ni artikel yang dikeluarkan oleh pihak negara sini. Ya. Understood? Jadi perempuan yang macam berketurunan India kan dipecat oleh kerajaan itu sebab rakyat di United Kingdom diorang voting, diorang minta supaya Suella Braverman ni dipecat hanya kerana dia mempertikaikan tentang LGBTIQ. Sebab untuk golongan transgender, sama ada you dah buat ni ke tak buat ni lagi ke, masih ada ni tapi dah perempuan, tak boleh kita letakkan dekat ward lelaki sebab dia perempuan, sebab dia dah macam perempuan, macam mana nak letak kat sana. Jadi kena letakkan dekat ward perempuan. Tapi dekat ward perempuan reject sebab dia masih ada benda Allah ni. Jadi dia cakap lah, macam mana kita nak letakkan dekat ward hospital kalau bukannya semua perempuan ada tumbuh, bukan perempuan ada benda Allah ni. Perempuan kan ada benda Allah ni, ya. Bagus. Benda tu merupakan satu penghinaan kepada golongan transgender, sebab transgender dia merasakan dirinya perempuan. Dia adalah perempuan. Kalau dia pengkit pun sama juga. Macam mana pengkit nak letakkan dekat ward perempuan sedangkan dia sudah menjadi lelaki. Dia walaupun dia belum ada benda Allah ni, dia masih ada benda Allah ni, tapi dia punya appearance dia dah lelaki, dah wajah lelaki, badan lelaki, dah handsome. Jadi bila dia cakap macam tu, dan beberapa lagi masalah-masalah lain yang terlampau resis,
maka golongan-golongan LGBTIQ ni diorang ada tim-tim diorang sendiri tau. Ya. Jadi dia minta supaya Suella Braverman yang anti-LGBTIQ ni dipecat daripada kabinet. Maka tak ada pilihan lain sebab diorang buat petition. So bila buat petition untuk supaya dia digulingkan, digugurkan, dipecat, ramai yang voting untuk dia dipecat, termasuk aktivis-aktivis daripada golongan LGBTIQ. Selain daripada tu, dia ada juga menyentuh pasal urusan macam Palestin, dan juga di samping itu dia juga ada menyentuh tentang pasal untuk gay dengan lesbian lah. Kalau boleh diorang jangan dibagi masuk dekat negara United Kingdom untuk mereka melarikan diri daripada negara mereka. Sebenarnya benda ni merupakan satu yang agak impact yang besar, macam satu kesan penghinaan kepada LGBTIQ, yang anti kepada LGBTIQ, sebab ada di antara mereka yang lari daripada negara mereka sebab mereka memang hidup dekat negara mereka tu, dalam mereka ditindas teruk-teruk. So sampai kat sini diorang nak tindas lagi. Jadi aktivis daripada LGBTIQ menuntutlah supaya dia ni digugurkan sebab dia tak boleh jadi kabinet, tak boleh jadi dalam kerajaan. Samping tu diselitkan lagi sekarang ni untuk yang transgender sudah ada dia punya pusat khas untuk klinik bagi transgender supaya mereka boleh datang dekat situ. Biasalah London kan cepat ambil tindakan, dah boleh datang dekat NHS hospital untuk bahagian transgender. Dia ada klinik dia sendiri sebab dia very special, ya. Jadi dia ada klinik dia sendiri yang akan bagi ubat, hormon dan juga medication untuk golongan transgender ni lah, untuk golongan maknya lah, senang cakap kan. Maknya dan pengkit-pengkit. Begitu juga dengan pemain bola sepak tu, ya, jurulatih tu tak jadi ke Arab Saudi sebab Arab Saudi dia racist, dia anti kepada LGBTIQ, maka dia tak pergi ke Arab Saudi. Kita tak kasih dia pergi Arab Saudi, ya. Dia masih lagi menyokong kepada LGBTIQ walaupun dia bukan LGBTIQ. Apa lagi yang kita nak cerita? Saya cuma nak cakap, kalau dekat United Kingdom dia baru bagi pandangan baru bagi pandangan untuk golongan transgender ni tak boleh masuk ward perempuan, ataupun pengkit tak boleh masuk ward lelaki. Sebab walaupun dia dah macam lelaki, walaupun dia dah macam perempuan, dia kena masuk dekat jantina asal dia kan. Itu dah kena kecam, kecoh satu negara United Kingdom ni, ya. Kecoh dia orang, mengamuk dia orang dekat media sosial, minta digulingkan secepat mungkin. Kau tahu tak, begitu powernya golongan-golongan ni LGBTIQ ni dekat United Kingdom. Kalau setakat pejabat agama kau ke nenek moyang kau dekat Malaysia tu datang kat United Kingdom, kau nak cakap ini kaum dilaknat, akhir zaman, apa akan terjadi, akan berlaku kiamat, dosa dan malapetaka akan sampai, kau bercakap macam tu, bam, terus masuk penjara. Bukan dipecat lagi, masuk penjara terus, ya. Let's start. Kalau kabinet baru bagi pandangan macam tu, ya, dah dianggap sebagai satu penghinaan kepada LGBTIQ, dipecat terus. Kau rasa kalau rakyat Malaysia, yang Malaysia tu siapa? Siapa Malaysia? Siapa Malaysia? Kita tak kenal Malaysia. Siapa Malaysia? Who is Malaysia? Hebat sangat ke Malaysia tu? Takut sangat ke kita kat Malaysia? Ya. Bukan setakat dipecat, diperang bom pun okey. Faham? Itu merujuk kepada sekarang ni untuk LGBTIQ bukan perkara yang boleh dibuat main-main, ya. Sebab mereka dah dapat hak.
Mereka boleh jadi Perdana Menteri, mereka boleh jadi kerajaan seperti di France, di Luxembourg, Iceland, banyak negara-negara yang pemimpin dia adalah golongan LGBTIQ. Dan tempat untuk Suella Braverman ni digantikan dengan orang yang lebih friendly dengan LGBTIQ, lebih friendly dengan fahaman ajaran agama Islam. Itulah supaya dia senang untuk berinteraksi. Bukan Islam tu very special dekat United Kingdom, bukan. Macam I lah, for example, I yang pernah duduk kat negara Islam, yang faham agama Islam, so dia boleh bertoleransi untuk beberapa perkara berkaitan Islam. Okay? Kau jangan main-main dengan United Kingdom, Ini kau nak tonton video aku, kau nak mengata aku, kau nak mengata. Kau siapa? Pak Menteri, siapa takut? Kau siapa? Malaysia? Siapa Malaysia? Siapa Malaysia? Hebat sangat ke Malaysia? Berdaulat sangat ke Malaysia? Apa lagi you orang cakap? Takut sangat ke dengan Malaysia tu? Gitu motif dia, cerita dia. Dia tu pelakon yang The All Man's Queen tu kan, orang United Kingdom tu pun nak jadi juga masuk dalam bidang politik nak jadi senator macam Arnold Schwarzenegger. Ustaz, jadi saya dekat United Kingdom, saya ikutlah undang-undang dekat United Kingdom. You tak boleh nak menghina LGBTIQ, you tak boleh nak condemn LGBTIQ, you tak boleh nak perkataan-perkataan yang berbentuk diskriminasi atau kebencian-kebencian yang keluar di tanah United Kingdom. Okay? Kalau kau ahli kabinet pun dia suruh letak jawatan. Betul tak? Baru nak bagi pandangan supaya hospital transgender tak boleh masuk dekat ward perempuan. Dia kan lelaki, dia ada benda alami lagi kan. Kok kalau ada rogo perempuan macam mana? Jadi jawapannya, tak kisahlah kalau dia nak rogo perempuan sekalipun. Kalau dia memang jadi transgender nak kahwin dengan perempuan, tak boleh ke? Boleh jadi transgender nak kahwin dengan perempuan. Macam video saya yang semalam, saya kata Danny tu, saya tak menghakimi orientasi seks Danny yang salon tu. Tetapi saya bercakap tentang, if you want to get married with a woman, jadi dan fahami siapa perempuan dan bagaimana nak kahwin dengan perempuan. Kenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri lebih mudah daripada engkau nak berpura-pura tak mengaku. Saya bukan LGBTIQ. Saya dah berubah, dah nak bertobat. Saya bukan LGBTIQ. Saya dah jadi lelaki sejati. Oh yeah? You dah jadi lelaki sejati, you bukan lagi tim LGBTIQ kat sini. Kau rasa siapa nenek kau nak backup kau kat situ? Kalau tak golongan ini juga yang akan kutip kau, yang akan backup kau, yang akan support kau kat situ. Itu maksud saya video tu. It doesn't matter kalau you transgender, you nak kahwin dengan perempuan ke, kau nak rodok nonok perempuan kat situ ke, dalam hospital for example, contoh. It doesn't matter, you boleh kahwin, tak jadi masalah. Zaman sekarang ni bab kahwin-mawin ke nak bentuk keluarga bukan lelaki dengan perempuan je. Semua jantina boleh kahwin, semua bangsa boleh kahwin, semua orientasi seks dibenarkan untuk berumah tangga. It doesn't matter. Tapi jadi diri sendiri. Mengaku siapa diri sendiri, jangan berpura-pura munafik. For example, kalau you kata saya bukan LGBTIQ, so, bila you bukan LGBTIQ, lepas tu kau pernah berjubuk dengan lelaki, kau ada hubungan dengan lelaki, kalau di negara London, itu menjadi satu kesalahan. Lelaki straight tak boleh berjubuk. Itu di bawah Akta 377. Liwat, namanya meliwat. You, lelaki straight, bukan orientasi seks you berjubuk. Lelaki straight, orientasi seks dia adalah ini dengan ini.
Tapi kalau masa lalu you pernah berjubur, pernah jadi bapuk, pernah jadi pondan, that's mean kita kena tangkap you. Sebab dulu you ada kesalahan. You lelaki sejati, kena jadi lelaki sejati. Lelaki sejati bukan gila berjubur. Lelaki sejati bukan boleh pakai baju perempuan. Tuhan kata lelaki tidak boleh menyerupai perempuan atau berpakaian perempuan. Lelaki bukan LGBTIQ. Kalau LGBTIQ berpakaian perempuan ataupun menjadi dirinya sendiri, absolutely is nothing wrong with it sebab memang dia dilahirkan begitu. Faham? Tak faham? Jadi dalam kitab Bible, Taurat, Zabur, Injil ada cakap, ya, lelaki tidak boleh berkongkek dengan lelaki, abomination. Ataupun lelaki berpakaian perempuan itu juga adalah abomination, dilaknat. Tetapi itu lelaki. Kita orang jantina memang kita ada kuning, ada pisang. Pisang memang sentiasa ada. Aku memang suka pisang. Kita ada pisang. Jantina kita lelaki, tapi kita bukan diklasifikasikan sebagai lelaki. Sebab itulah sekarang ni kita telah ada yang ini. I bukan lelaki. Kalau kata awak kena jadi lelaki, saya bukan lelaki, sorry, I'm gay. So for the gay people, kita bukan lelaki. Ya, jantina lelaki, tapi orientasi seks saya gay. Faham? Berbeza. Kecuali kalau dalam kitab Bible tu cakap lelaki gay, disebut perkataan gay kat situ. Ataupun lelaki LGBTIQ, ataupun perempuan LGBTIQ tak boleh ada homoseksual. Dia tak ada cakap, Bible tak ada sebut pun benda tu. Dia kena mention kat situ LGBTIQ. Mana nak tulis LGBTIQ? Kena tulis lah. Kalau tak tulis, macam mana awak kata tu refer kepada kita orang? Undang-undang zaman sekarang tidak mengatakan bahawa kita lelaki. Yang lelaki tu macam my father, macam adik-beradik macam Dr. Mahathir dekat Malaysia tu yang memang kahwinnya puk kat situ. Ya? Kahwin dengan ni. Dan dia tidak ada hubungan dengan mana-mana lelaki. Hanya dia ini dengan ini. Ini dengan ini. Itu adalah lelaki sejati, lelaki straight. Kalau dia ada hubungan dengan sesama jenis dia, itu masuk penjara sebab dia lelaki straight atau perempuan straight. Faham? Faham ke tak faham? Dan ni kalau macam dia kata lelaki, kita bukan lelaki. Saya bukan lelaki. Saya gay. Ya? Lelaki gay. Dia lelaki ada banyak kategori. Lelaki gay, lelaki bisexual, lelaki transgender, lelaki Korea. Ya? Begitu dengan perempuan. Ya? Perempuan ada macam-macam kategori. Kau nak ikut kepercayaan agama goblok kau tu buat apa? Siapa agama goblok kau tu? Agama pedofil tu? Heran sangat ke? Tak mengaku umat pun tak penting. Bangsa Arab dia berlambat orang Arab datang kat United Kingdom minta diselamatkan. Okey? Malam-malam sedap ni. Jadi yang cerita pasal politik tu, biarlah dia politik. Dia hanya satu berita yang kita sampaikan. Saya pun tidak ada mengata atau apa. Itu keputusan kerajaan United Kingdom. Cuma saya kata sebagai anda yang dekat Malaysia, kena belajar, educate masyarakat you, mendidik masyarakat you bermula daripada sekarang. Saya takut kalau awak pergi dekat United Kingdom, you terlepas cakap, orang-orang dekat sini semuanya alert dengan benda-benda macam tu. Aku takut kau tak balik Malaysia, kau stuck dekat United Kingdom, nak kau punya yang di-Pertuan Agong pun tak boleh nak lepaskan kau. Kau faham? Takut nak datang United Kingdom. Takutlah kalau kau bodoh. Kalau kau pandai sekolah kau pergi kat rumah orang, tentulah kau belajar kan. Macam saya sekarang ni, saya kat mana? Saya akan jadi warga negara mana? Saya akan bermustautin di mana? Di sini.
Dan awak tak perlu nak cakap, nak menghina LGBTIQ, sebab rumah saya selamat untuk LGBTIQ, dan LGBTIQ is number one. Ya, dia ada hak dia sendiri. Kalau setakat Malaysia, siapa takut Malaysia? British is a very strong country sejak zaman dulu lagi. Dekat mana-mana dekat dunia ni memang dia involve. Arab Saudi pun dia merdekakan, Middle East pun dia merdekakan, Malaysia pun dia merdekakan kat situ ya. Kau nak bercakap pasal transgender? Yang macam Suella Braverman tu dia bercakap, mungkin dia merefer kepada transgender, tetapi transgender tu, Mak Saleh transgender tu warga negara asli United Kingdom. Kalau macam Suella Braverman tu, dia bukan aslinya daripada United Kingdom. Aku rasa dia ada campur dengan orang India kot. You menyentuh tentang hak orang asli yang memang asal United Kingdom, Mak Saleh yang mata biru kat situ. Kau menghina dia kerana dia transgender. Lepas tu kau nak jejakkan kaki, kau nak datang dekat United Kingdom, kau nak menghina 7 keturunan dia. Memang silap lah kan. That's why dia kena pecat kat situ kan. Betul. Yes, we not racist. Di sini tak boleh racist, tak boleh diskriminasi. Dan dah sampai masanya untuk memberi hak kepada golongan yang lama tertindas, berpuluh-puluh tahun tertindas, beribu-ribu tahun mereka tertindas. Jadi beri mereka peluang untuk mereka hidup kat dunia, merasai kehidupan di dunia. Sebab agama Kristian pun mengajar kita kahwin hanya dekat dunia, bercinta di dunia, jantina pun hanya ada di dunia saja. Selepas mati kita dah tak ada lagi urusan jantina. Kau nak jadi lelaki, kau nak jadi perempuan. Takkanlah kita dekat akhirat besok kita nak jadi lelaki je, yang perempuan nak jadi perempuan je. Pusat lah. Kita nak jadi macam-macam. You nak jadi apa je pun boleh dekat dalam syurga tu. Okay? Jadi sayang, kasih sayang, love, cinta harus diajar, harus disematkan di negara-negara dan agama goblok seperti di Malaysia. Understood? Okay dah. Sampai berjumpa lagi. Yang ini burger ni malam-malam sikit ya. Kalau tak pun panggil laki, kokok laki nak datang. Abang nak datang tak, hari ni ada burger, saya masak burger dengan chip. Mesti dia datang kan. Lepas dia makan burger ni, terus dia menjit-jit, licking lagi I punya donut kat situ. Ini reject. Betul. Okay lah. Sampai berjumpa lagi. Bye.